الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudaraku sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya, sehingga detik ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan puja hanya kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Terima kasih kita yang tidak terhingga kepada Allah, sehingga kini Allah Ta'ala bagi kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Kalau biasa-biasa sebelum ni, Alhamdulillah kita syukur sebab Allah Ta'ala pilih kita boleh main rumah Allah. Hari ni sekali lagi Allah Ta'ala pilih kita bukan setakat main rumah Allah, tapi Allah Ta'ala bagi kat kita kekuatan untuk meneruskan kewajipan di bulan Ramadan. Selesai hari yang kelima. Tahun ni senang kira sebab start hari Senin. Bila Senin ni senang sikit nak kira. Tuan-tuan, terima kasih ke Allah. Walaupun dalam keadaan rahmat Allah mencurah-curah kebaikan yang Allah Ta'ala bagi ni, kalau boleh nampak dengan mata kepala, Allahu Akbar. Tapi ada lagi di luar sana yang masih tak mengambil kesempatan. Ramai lagi di kalangan kita, maaf cakap nak, bukan saya anti, tapi bila kata menghadiri majlis berbuka puasa, bayar mahal-mahal, makan ni sampai terlepas waktu semayang tarawih entah ke mana. Pada saya hak ni bukanlah matlamat utama Ramadan. Allah Ta'ala bagi kita kekuatan, kita boleh makan kurma 2-3 biji, makan kanji, kena di masjid ni pula tiap-tiap malam duk baca Facebook, dia punya lauk ni salin-salin, sat biryani udang, sat nasi tu, sat daging ni, Allahu Akbar. Dan kita boleh duduk tang ni mai i'tikaf sampai ke lani, nak perhabis tarawih, satgi nak balik tidur malam, bangun tahajud pula nak sambung Ramadan esok hari. Tuan-tuan, benda ni kena banyak-banyak terima kasih ke Allah. Kalau Allah tak bagi, tuan-tuan, kita tak duduk kat sini. Kalau Allah tak pilih, kita tak main, tuan-tuan. Ramai orang duduk ada kat luar sana, duduk relax, duduk meronda, yang duduk makan lagi pun ada, yang mungkin duduk kat rumah jadi ulang sawah, terlentang tak boleh nak buat apa, makan banyak sangat. Nak abang macam mana lagi, nak abang tak tahu dah nak bagi tahu macam mana. Syukur ni satu perkara yang wajib ada. Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat-ayat Ramadan, tuan-tuan, ayat Ramadan yang bermula dalam surah Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ada 4-5 ayat yang Allah Ta'ala cerita khusus pasal Ramadan. Pertama, Allah Ta'ala nak didik Ramadan kita la'allakum tattaqun. Ayat kedua, ayat cerita pasal syahrul Ramadan tu, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, akhir dia la'allakum tashkurun. Ayat yang ketiga, la'allakum yarshudun. Allah nak jadikan kita orang yang takut ke Allah. Allah nak kita jadi orang yang bersyukur ke Allah. Allah nak jadi kita orang yang sentiasa mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Alhamdulillah kita selesai tarawih 4 rakaat diimamkan oleh Masya Allah Tabarakallah, seorang anak muda yang sangat hebat, tuan-tuan. Biasanya anak muda hebat macam ni tak dapat viral. Dia tak boleh nak masuk mana-mana dalam TV ke apa ke. Sebab apa? Jarang. Cuba kalau dia pergi menyanyi duduk tengah pentas, tuan-tuan, esok meletup naik nama, lusa rakan album. Tapi tak apa, benda ni kita tak kisah. Sebab kita nak ambil sunnah Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Dia tak terkenal pun di dunia. Orang tak tahu dia siapa. Nampak dia biasa dengan ada penyakit dan sebagainya, tapi nama dia cukup harum di langit. Sebab apa? Sebab padanya ada iman, padanya ada benda yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak didik saya, insya-Allah sehari dia akan sambung lagi 4, dia akan sambung dengan witir. Ni kali pertama dia jadi imam tarawih. Jadi saya memang betul-betul puas hati, betul-betul berterima kasih ke MSI Masjid Syekh Usuh ni, kerana kita tengok imam-imam dia sentiasa imam yang segar dan bertenaga. Bukan senang masjid nak bagi ruang ke orang muda, tuan-tuan. Saya pernah duduk di tempat orang muda, tak pernah dapat. Saya first time jadi imam tarawih umur 19 tahun. Kira orang kita tua dah lah. Ni anak saya ni, nak didik saya umur 14 tahun, tuan-tuan. Masjid ni boleh bagi ruang, kita dengar pun Allah. Macam nak habaq kat dia, bacalah panjang sikit, kan? Siapa pendek sangat. Jadi rahmat, tuan-tuan, rahmat. Bukan semua orang boleh dapat macam ni. Kita dengar, kita tak faham apa, tapi hati kita masuk, susuk, tertanam Al-Quran tu dalam hati kita.
Tuan-tuan faham tadi dia kata apa? Tak faham. Saya pun tak faham, bahasa Arab bukan bahasa kita. Tapi berkat tuan-tuan. Jadi insya-Allah pada hari ini sebagai malam pertama untuk sesi sedikit tazkirah pada hari ini tuan-tuan, saya memilih untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan juga diri saya untuk memperingatkan kita tentang satu kalam yang telah diungkapkan oleh sahabat agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia, seorang insan yang sangat baik, yang kaya, yang begitu dermawan tuan-tuan. Dia satu-satunya insan yang dipilih oleh Nabi SAW untuk menemani Nabi ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dia duduk dalam Nabi, dia menempuh segala rintangan yang ada dengan Nabi. Bukan setakat sahabat rapat, anak perempuan dia juga menjadi isteri Nabi SAW. Di mana dia sekarang tuan-tuan? Dia sekarang berada di sisi kekasih dia Muhammad SAW di Madinah. Dia akan kekal di sana sampai kiamat. Bangun di mahsyar, dia akan kekal selamanya dengan Nabi SAW dalam syurga Allah. Iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang lembut, seorang yang baik, seorang yang berpangkat, seorang yang berharta. Allah Ta'ala tunjuk contoh kat kita tuan-tuan. Kaya tak berlagak, berpangkat tak pernah sombong. Bagaimana kehidupan dia untuk agama ni tuan-tuan. Saya nak ambil satu daripada kata-kata dia, sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, dia cerita kat kita tuan-tuan, gelap ada 5 dan cahaya penerangnya juga ada 5. Tuan-tuan, kehidupan manusia ni tuan-tuan, walaupun di dunia ni kita nampak cerah, tapi kalau tuan-tuan perhati balik, dalam Islam kita ada 5 alam tuan-tuan. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Alam roh wallahu alam, kita tak reti nak bicara banyak, sebab Allah Ta'ala sendiri sebut, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan pada mereka roh itu urusan Tuhan. Kita tak tahu. Tapi alam rahim gelap tuan-tuan. Duduk dalam perut mak, ada spotlight ke? Tak ada, gelap. Mai tang dunia ni tuan-tuan cerah, ada matahari, malam ada lampu. Ni nak pergi alam keempat barzah, gelap. Bangun di mahsyar pun gelap. Kehidupan kita banyak disinari dengan kegelapan. Dan Sayyidina Abu Bakar sebut, gelap ada 5 dan cahaya penerang juga ada 5. Yang pertama, cinta pada dunia adalah gelap dan cahaya penerangnya adalah taqwa. Dosa adalah gelap dan cahaya penerangnya adalah taubat. Kubur adalah gelap dan cahaya penerangnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirat adalah gelap dan cahaya penerangnya adalah amal saleh. Jambatan di atas neraka adalah gelap dan cahaya penerangnya adalah yakin. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 5 gelap dan 5 cara nak dapat cahaya. Pertama, Sayyidina Abu Bakar kata dunia gelap dan cahaya penerangnya adalah taqwa. Tuan-tuan, tolong sedar diri untuk saya dan kita semua. Allah dah cerita jelas dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak saja-saja aku jadikan jin dan manusia, kita semua tuan-tuan, kecuali untuk beribadat, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, walaupun kita hidup di dalam sinar cahaya yang cukup terang tuan-tuan, tapi kalau kita tak hidup di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tak hidup di bawah kepayungan agama yang telah pun diiktiraf oleh Allah, iaitulah Islam, selamanya kita gelap. Walaupun pada zahirnya di dunia ni tuan-tuan, kita nampak kita ni cerah. Tuan-tuan, Nabi sebut untuk umat akhir zaman macam kita ni tuan-tuan, hadis yang ramai orang pernah sebut, tuan-tuan pun pernah dengar. Nabi cerita tuan-tuan, kata akhir zaman ni umat Nabi SAW ramai. Hari ni kita ramai tuan-tuan, tapi musuh sikit pun tak takut kat kita. Mereka rumun kita macam mana orang rumun makanan tuan-tuan. Nabi cerita. Hari ni tuan-tuan tengok, cuba buka mata kaji sat di dunia tuan-tuan, negara yang berperang dan ni hadut kena tindas negara mana tuan-tuan? Hadut kena serang Syria negara mana? Yaman negara mana? Palestin tak habis-habis negara mana? Apa? Di China, Xinjiang, di Uyghur, kemudian di Selatan Thai, di Rohingya, dan di negara kita pun tuan-tuan tak berkecuali. Agama Islam mula disentuh sikit demi sikit. Kesucian Islam mula dipertikai.
Kalau di luar tu tuan-tuan, mereka boleh tembak baby, anak-anak kecil tanpa rasa sedikit bersalah pun, bahkan berbangga melihat umat Islam dibunuh, ditindas dengan cara yang paling kejam. Sebab apa tuan-tuan? Nabi bagi tahu kebanyakan umat akhir zaman hati dia ada penyakit wahan, ummud dunya wa karahiyatul maut. Cinta pada dunia, benci kepada mati. Tuan-tuan, siapa cinta kepada dunia, hati dia gelap tuan-tuan. Gelap kehidupan dia. Macam saya pernah sebut tuan-tuan di sini juga, kita ni kalau bab merancang ni tuan-tuan, kita mentera. Daripada mula kerja sampai nak pincing, kita merancang tangga gaji, kita merancang rumah daripada kecil nak bagi jadi besar mana, kereta pada kecil nak angkat jadi besar mana. Duk merancang ni tuan-tuan, merancang ni kira serupa kita tak mati. Tapi pernah tak sekali tuan-tuan nak detik mai perancangan iman kita macam mana? Daripada dulu sampai lah duk puasa, tapi nampak macam tak ada apa pun. Habis Ramadan, macam mana setan duk ada sebelum ni. Betul setan kena ikat lah jadi baik sikit. Bila mai Syawal lah tuan, tak payah lama, 1 Syawal lingkup sebulan Ramadan. Ni saya perangai teruk tuan-tuan. Dalam Ramadan ni tuan-tuan, kita nak buang gelap habis-habis. Nabi SAW Allah Ta'ala hantar pasal apa? Nak keluarkan kita minaz zulumati ilan nur. Nak keluarkan kita pada gelap, nak cari cahaya, nak cari kedamaian, nak cari benda yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita kena bertakwa. Takwa ni apa? Semua orang tahu takut. Takut macam mana tuan-tuan? Takut ke Allah. Allah suruh buat apa buat, Allah kata jangan tinggal. Tapi kita manusia tuan-tuan, kadang-kadang tahu tak boleh, teringin nak buat juga. Taubatlah. Try berhenti. Tak, taubat pun tak mau, bangga, sombong, bongkak lagi tuan-tuan. Sebab apa? Dah seronok dengan dunia. Sampai satu masa tuan-tuan, bila mai kita punya time, jatuh rebahlah kita. Jangan kata asbab sakit nak mati, minta maaf lah. Jangan habaq asbab sakit, asbab tua. Tuan-tuan, sebelum Ramadan kita kehilangan mutiara agung seorang ulama di negara kita, Al-Fadil Al-Marhum Ustaz Abu Hasanuddin Al-Hafiz rahimahullahu ta'ala. Dia sakit ke tuan-tuan? Dia khabarkan dia tak sakit pun. Dia bangun waktu subuh nak bersiap, nak pergi sembahyang subuh, nak solat subuh, jatuh tu asbab ajal. Malam sebelum tu daripada rumah dia di Selangor, dia boleh pergi di Seremban, pergi berkuliah. Andai ini Ramadanku yang terakhir, sihat, tak ada masalah. Nak abang kat kita tuan-tuan, sampai ajal jangan duk buat apalah. Tahanlah macam mana pun, tak ada benda yang boleh halang untuk kita jatuh. Kena ada takut ke Allah tuan-tuan. Lah ni rahmat Ramadan, setan tak ada. Tang ni kita nak tengok diri kita. Duduk tang tu lagi ke, atau kita boleh hijrah, ubah jadi baik. Kalau duduk tang tu tuan-tuan, takut-takut kita lah setan yang terlepas. Dalam surah An-Nas kan Allah Ta'ala sebut, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hak kata setan ni bukan jin saja, manusia pun ada. Takut-takut kita ni lah setan yang berupa manusia tu tuan-tuan. Bila mai Ramadan mesti kita kena ubah tuan-tuan. Tu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar sebut, yang dikatakan gelap kedua dan cahaya penerangnya adalah dosa itu gelap dan cahaya penerangnya adalah taubat. Siapa tak buat dosa tuan-tuan? Dosa ni dengan kita, jangan kata kita hamba Allah yang lemah. Bila kita buat dosa, Allah marah kat kita, Allah murka. Allah tak suka kita buat dosa tuan. Tapi dalam Allah benci, marah, bebai, geram, tak suka, kita sekali langkah nak taubat ke Allah, Allah akan duduk di hadapan kita. Dalam keadaan kita duk buat benda bagi Allah Ta'ala benci, tapi kalau kita teringat terdetik, ya Allah, aku buat benda tak elok, ya Allah ampunkan dosa aku, Allah seolah-olah berada di hadapan kita, sedia nak mengampunkan dosa-dosa kita. Tuan-tuan, amalan kita tak terang mana tuan-tuan, tolonglah faham. Kalau ikut dengan amalan tuan yang keluarkan kata-kata ni, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah diberi perumpamaan. Letak sebuah di sebelah amalan Sayyidina Abu Bakar, dan di sebelah lagi amalan semua kita tuan-tuan. Berat amalan seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Amalan kita tak terang mana, tapi dosa kita gunung tuan-tuan. Kalau mati kena hisap, confirm tak masuk syurga. Habis tu macam mana nak buat? Nak suruh tambah memang tak tambah dah, dia tambah lah sikit Ramadan ni kan.
Adalah baca Quran lebih sikit, sedekah lebih sikit, puasa. Nak harap puasa pun tunggu Ramadan. Kau nak jumpa balik puasa, kalau umur panjang tahun depan mai Ramadan 1441. Ramadan tu ni kita pergi clear bang. Hak tu kita punya amalan nak masuk syurga macam mana tuan-tuan, dengan dosa yang banyak tak teli. Sebab tu kena taubat. Bila kita taubat, kita insya Allah Ta'ala ampun dosa kita tuan-tuan. Dosa hak banyak tadi kurang. Amalan tadi kekal. Dah amalan ciput tuan-tuan tu tak kira waktu dihisap, kena orang pernah kita kutuk, kita umpat, pernah kita buat salah kat dunia, depa mai waktu tu nak tuntut keadilan, Allah ambil amalan kita bagi kat depa. Hak duk ada pun ya Allah hujung jari. Sebab tu tuan-tuan, dosa gelap dia kacau hati. Hati bila kerah, hati bila hitam, hati bila dah tak boleh nak terima kebaikan, hati akan arah kita untuk buat segala dosa dan maksiat tanpa kita rasa takut dan bersalah. Hak tu bahaya dosa. Gelap yang kedua. Dosa tu adalah kegelapan tuan-tuan. Dan kita kena sucikan dia dengan bertaubat. Yang ketiga tuan-tuan, gelap yang ketiga adalah kubur. Dan cahayanya adalah la ilaha illallah. Bak kubur jangan usah hati. Tapi ini doa dah. Mau tak mau, ready tak ready, kita akan pergi. Pasti. Tuan-tuan mak, saya tak percaya saya akan mati. Tak apa, tuan-tuan boleh cakap, nanti hari tuan-tuan mati saya tipi depan. Lah percaya ke tak? Nah kan? Macam baru ni saya tengok dalam Facebook satu karikatur. Dia lukis lah satu perempuan yang telah pun dikhafankan. Dia kata, dulu hang kata tak ada siapa boleh bagi hang pakai tudung. Lah hari ni hang pakai dah tudung. Perli kuat tu. Tuan-tuan, barzah ni gelap. Kalau kita ikut apa yang Nabi SAW sebut dengan benda kita duk nampak, barzah kita nampak ni lubang lebih kurang 7 kali 3 kan. Piramli cerita lama dah kan, rumah yang memang duk ada kita punya 7 kali 3. Tapi Nabi SAW cerita kubur ni sama ada dia boleh jadi raudatan min riyadil jinan atau hufratan min hafaratin niran. Dia boleh jadi taman daripada taman-taman syurga atau lubang daripada lubang-lubang neraka. Betul ke tuan-tuan? Nak tahu betul tak betul? Senang ya. Tunggu mati, masuk dulu. Saya boleh abad hak tu ya. Sebablah kita duk ada di dunia ketiga. Kita tengok barzah dari dunia ketiga. Nak tahu betul tak betul yang Nabi kata kubur ni kalau untuk orang baik dia akan dilapangkan selapang-lapangnya. Cerah ni tak tahu nak kata. Tumbuh rezeki-rezeki daripada bawah kubur ni keliling kita. Rehat duk makan. Mai pula Ainur Madiyah temankan kita. Dan untuk bagi mereka yang banyak dosa, kubur ni akan menjadi sempit sesempitnya sehingga tulang rusuk mereka bertemu. Datang malaikat akan memalu. Keluar pula ulat dan segala-galanya daripada lubang tanah. Sedia patuk, sedia menerima arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah nampak pun. Sebab tu saya kata, bila tak pernah nampak, tunggu mati dulu. Base Islam tuan-tuan, base Islam yang asas ada dua. Rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam melibatkan 5 perbuatan, rukun iman melibatkan 6 kepercayaan. Daripada 1 sampai 6, semua mula dengan percaya. Kalau tuan-tuan tak percaya dengan barzah, tertolak iman tuan-tuan. Kita bukan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu nasib bila masuk barzah nanti. Hari ni kita dah dapat sinar la ilaha illallah tuan-tuan. Pegang betul-betul. Hak ni penerang kita dalam barzah. Waktu tu tuan-tuan, pangkat tinggi mana pun, saya lah pentadbir bumi. Bumi ni saya pegang. Harta di bumi semua saya punya. Waktu tu duduk barzah tak guna tuan-tuan. Mai pilah siapa-siapa hidup dia hidup dengan mah banyak mana pun, mati dia dengan kain kapan hak keras tu. Tak ada orang nak buh kain leleng tak kain keras tu. Jadi kita kena bersedia tuan-tuan. Kubur ni sangat gelap. Tengok pun tahu gelap tuan-tuan Duduk dalam keranda tu. Keranda tu je kita ada. Timbuh balik dengan tanah tuan-tuan. Bapak gelap tuan-tuan. Bukan main-main. Waktu tu segala makhluk Allah dalam kubur semua akan mai serang kita tuan-tuan. Kita dengar macam cerita dongeng. Tak apa. Kalau siapa duk baca benda ni dongeng, benda ni fantasi, silakan. Sebab lah ni liberal duk cucuk kita betul-betul tuan-tuan di Malaysia ni. Liberal duk serang pemikiran kita. Dia duk bagi nampak Islam ni merepek.
Apa cerita tentang tu, ulang tak ulang apa semua, nanti mai kubur ti sempit, hampa fikir logik sikit lah. Padahal dalam Quran cuba sebut, cuba baca, cuba tengok umat dahulu berapa ramai dah sebut a idza mitna wa kunna turaba a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Betul ke bila kita dah mati, dah duduk dalam tanah, dah hancur habis apa semua, kita akan bangun balik? Kalau setakat persoalan tu lah ni duk timbul, Allah sebut 1400 tahun lepas. Umat Nabi dan Rasul terdahulu mereka dah tanya dah soalan ni, mereka dah fikir awal daripada kita. Bab ni jangan cakap banyak, percaya kubur itu gelap. Yang keempat, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirat adalah gelap dan cahaya penerangnya adalah amal soleh. Oh, ni pun tak tahu nak abang, tuan-tuan. Tiup sangkakala kedua, tanda bangunnya kita kembali. Bangun buat kali kedua kali penghabisan kita akan hidup. Tak ada mati dah lepas itu. Dalam keadaan terpinga-pinga bangun kita, aku kat mana ni? Sambil keliling kita penuh dengan orang ni, tuan-tuan. Kita akan bangun di satu tempat yang dia memang sangat lapang. Sebab tu kita sebut padang mahsyar. Padang ni satu tempat lapang yang luas. Pokok ke, rumah ke, gazebo ke, kemah ke, apa pun tak ada, tuan-tuan. Panas dia ni satu panas yang kalau bahasa kita sebut kau-kau punya panas. Matahari punya panas. Kalau hari ni kita dah kata panas, tuan-tuan, hak tu lagi panas berganda-ganda. Dengan manusia duk menjerit, manusia yang kita tengok keadaan pelik-pelik, tuan-tuan, yang terjelin lidah, yang duk jalan menggunakan muka yang peluh dia sendiri tenggelam dalam diri dia, macam-macam cara. Huru hara mahsyar sangat dahsyat, tuan-tuan. Gelap dia tak tahu nak kata. Tapi amal soleh yang kita buat dengan ikhlas kerana Allah di dunia mampu memberikan kita cahaya. Kita boleh bangun dalam keadaan relax, tenang, tak ada masalah, boleh senyum lagi, tuan-tuan. Sedangkan kita boleh tengok, tuan-tuan, kenapa mahsyar ni semua manusia kumpul di situ. Ruang Allah Ta'ala bagi kat kita, tuan-tuan, sangat sikit. Tapak kaki kita je. Hak tu ruang kita. Kalau kat sini kita duduk dalam masjid ni, kita boleh nak mengesok, nak boleh pergi cari tiang, nak sandak, nak lunjuk kaki. Kat mahsyar tak ada, tuan-tuan. Berdirilah tang tu. Terkeluar lutut, lembek, cayang, duduklah tang tu. Hanya amal soleh yang mampu memberi penerangan kepada kita. Dan yang kelima, Sayyidina Abu Bakar sebut, tuan-tuan, titian sirat. Tuan-tuan, sirat ni stesen fasa terakhir di hari akhirat, nak menentukan kita ni ahli syurga atau neraka. As-sirat, jambatan yang ulama sebut jambatan yang merentang di atas neraka, hujung dia syurga. Kalau nak pergi, tuan-tuan nampak ni, daripada pulau ni kita nak pergi seberang, kita naik jambatan. Starting dia daripada jambatan mula tu, hujung seberang sana tu syurga, ayak luk tu neraka. Tuan-tuan, sirat tu gelap. Sirat tu tajam, lebih tajam pada pedang. Sirat tu nipih, lebih nipih daripada rambut. Sirat tu sangat licin. Habis tu apa nak penggerak kita? Yakin kita kepada Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan, hari ni duk semayang, duk doa, duk buat amal ibadat, tuan-tuan yakin tak benda ni akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan yakin tak amalan kita ni semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan yakin tak hari ni alam ini hak Allah Subhanahu wa taala? Keyakinan kita ini mampu membawa kita merentas sirat. Nabi SAW sebut, ada yang akan melintas seperti kilat, ada yang akan melintas seperti sekelip mata, ada yang akan seperti kuda berlari laju, ada yang seperti jogging, berjalan, mengesot, ada yang tak ada nak pijak tergelincang, tuan-tuan. Wal'ayazubillah. Kalaulah, tuan-tuan, kalaulah kita boleh terlepas as-sirat dalam keadaan mengesot sekalipun, tuan-tuan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun ulama kata sirat ni dia naik macam ni, straight, turun. Dia kata macam tu, nampak naik, straight, turun. Setiap satu perjalanan ni 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun. Tuan-tuan, 1500 tahun dunia, 1500 tahun akhirat kali. Nabi kata sehari akhirat 1000 tahun dunia. Tak erti nak kira, tuan-tuan. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ingatkan kita, jangan gelapkan diri kita.
Apa yang ada di dunia ni mampu menggelapkan mata kita, tapi jangan gelapkan hati kita, tuan-tuan. Bab harta, bab pangkat, bab kedudukan, bab kemuliaan, semua tu, tuan-tuan, akan disoal dan semua itu akan binasa. Macam mana Sayyidina Abu Bakar ketika mana, kalau kita nak ambil betul tak Sayyidina Abu Bakar cakap ni, dia buat tak benda macam tu? Dia buat, tuan-tuan. Ketika mana diisytiharkan semboyan peperangan, tuan-tuan, maka para sahabat berpusu-pusu untuk memberi sedekah, untuk memberi harta kepada umat Islam nak buat persiapan perang. Mai beberapa orang sahabat bagi harta kat Nabi SAW. Nabi tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk anak isteri kamu? Dia kata apa? Adalah sikit, habuan nak makan, nak beli barang ke, ada agak kami tinggal sikit. Hak lain semua kami bagi untuk Islam. Mai ten Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Nabi SAW tanya, apa kamu tinggal untuk anak isteri kamu? Simple jawapan dia, tuan-tuan. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pun dia tak tinggal, tuan-tuan, dia bagi semua. Saya tak lebat ke, tuan-tuan? Hari ni kita nampak Islam caca marba, tuan-tuan. Umat Islam ramai miskin, ramai susah apa semua. Kita boleh bagi semua harta depa. Semua harta kita bagi kat depa, tuan-tuan. Saya tak boleh bagi. Iman saya tak sampai macam tu, tuan-tuan. Tapi hebat pesanan yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bagi, tuan-tuan. Bersempena dengan Ramadan, tolong clearkan gelap-gelap yang ada pada hati kita. Kulit gelap tak ada masalah, tuan-tuan. Bukan syarat kulit gelap tak boleh masuk syurga. Nabi SAW cerita ke Sayyidina Bilal, aku dengar bunyi kasut hang dalam syurga. Sayyidina Bilal masih lagi hidup. Orang kata gelap Sayyidina Bilal ni, tuan-tuan, tinggal nampak gigi yang putih. Gelap sungguh. Tapi Allah tak pandang hak tu. Biar gelap kulit, tuan-tuan, jangan gelap hati. Gelap hati, merana, sengsara, sampai mati, sambung hidup balik, sengsara tu akan berterusan. Kena ingat satu benda, tuan-tuan, umur kita dah tak panjang. Umur kita dah tak panjang. Tahun lepas saya mai kat sini, tazkirah di tempat yang sama, masjid yang sama, bulan Ramadan yang sama. Tahun ni saya mai, saya perasan ada 2-3 orang yang dah tak ada dah tahun ni. Bukan kata mereka duduk rumah tak mai, mereka duduk ada di sebelah sana. Tak jauh pun. Kalau tak sini tu, Tang Perak Road, tak jauh pun. Tapi mereka dah tak boleh nak mai macam mana kita ada hari ni, tuan-tuan. Tahun depan belum tentu saya ada di sini, belum tentu tuan-tuan ada di sini. Gunakan madrasah Ramadan. Kita masih berada di awal-awal Ramadan, tuan-tuan. Muhasabah, fikir balik apa yang tak elok kita buat, tuan-tuan. Sucikan diri kita, kembali semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf, saya bukan nak main cerita bab Ramadan. Nak cerita bab Ramadan, tuan-tuan duk dengar selalu dah. Hari ni saya rasa perlu ketuk diri kita, tuan-tuan. Tambah-tambah diri saya yang sangat hina dan dhaif ni, tuan-tuan. Saya pandai cakap kat tuan-tuan, tapi ikut belakang saya buat maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ruang dia. Sebab Allah Ta'ala dah jauhkan syaitan dan iblis daripada kita. Allah Ta'ala ikat mereka. Supaya apa? Nak bagi kita mudah sedar. Tak sedar juga, tak tahu nak kata lah, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita semua, insya-Allah. Jadi, tuan-tuan, satu lagi saya nak ambil, tuan-tuan. Kalau kita ni ada anak, tolonglah letakkan masa depan yang cerah pada anak kita. Bukan kata nak dapat kejayaan sijil dunia, tuan-tuan, tapi bagi anak kita kenai hukum hakam, cinta Allah, kenai Nabi SAW, reti hidup atas jalan agama. Macam contoh imam kita tadi, tuan-tuan. Berbahagia ibu bapanya, dan kita pun bila dapat sumbang sikit untuk bantu dia, kita rasa seronok, tuan-tuan. Tak teringin ke anak-anak kita jadi gitu? Tak boleh jadi macam dia pun, tuan-tuan. Kurang-kurang anak-anak kita takut ke Allah, anak-anak kita reti solat bila dengar azan, anak kita masuk Ramadan dia reti puasa, kita tak perlu habaq. Itu pun dah rahmat, tuan-tuan. Itu pun dah rahmat. Kalau dulu kita kata saya tak dapat pun benda tu, hak tu kira benda lepas, jangan duk ungkit. Lah kita ni duk ada, tuan-tuan. Tolong didik keluarga kita, tolong didik anak kita, keluarkan keluarga kita daripada kegelapan dunia, kembali semula kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak kiamat tak lama dah, tuan-tuan. Tanda-tanda kiamat kecil semua dah keluar dah. Duk tunggu nak turun tanda kiamat besar. Masih ada kesempatan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dirahmati Allah, saya ingat cukup setakat tu sebagai sedikit peringatan dan
perkongsian terhadap diri dan hati kita. Mudah-mudahan ada rahmat dan manfaat yang boleh kita ambil bersama. Tuan-tuan, sebelum saya tutup, di sini saya ada satu pengumuman rayuan sumbangan daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan. Di tengah-tengah sana ada satu tabung warna pink tuan-tuan. Saya datang, saya bawa di sini. Seperti mana tahun lepas juga, kita ada buat beberapa projek tuan-tuan. Antaranya kita cari imam-imam, pelajar-pelajar yang menghafaz Al-Quran, kita hantar jadi imam tuan-tuan. Macam mana adik-adik kita ni, dan kita hantar mereka jadi imam di surau-surau, di tempat-tempat yang kekurangan dana, bagi mereka latihan, bagi mereka ruang untuk berada di depan. Dan kita nak cari sikit sagu hati lah yang kita nak bagi kat mereka ni. Tahun ni tempat dia bertambah, tahun lepas 5, tahun ni dah dapat 8 tempat yang kita cari. Kemudian kita nak guna juga duit ni untuk bantu anak-anak yatim dan fakir miskin dari kalangan asnaf-asnaf fi sabilillah, anak-anak sekolah, untuk mereka dapat keseronokan Ramadan dan meraihkan Syawal bersama-sama. Mungkin kita ada duit lebih tuan-tuan. Saya bukan nak guna hadis, tapi kita kena faham Nabi SAW insan paling pemurah. Dan bila mai Ramadan, Nabi lebih berganda-ganda pemurah. Nabi bagi apa yang Nabi SAW ada. Nabi lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Nak abang kata angin tiup kena kita ni tuan-tuan, seronok, sedap, dia jadi tenang. Nabi lebih pemurah daripada ketenangan yang kita dapat daripada angin yang bertiup tu tuan-tuan. Jadi kalau ada sedikit sumbangan yang boleh tuan-tuan hulurkan, ada tabung di sana. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan ni dapat dapat membantu mereka asnaf-asnaf ni, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran yang cukup tinggi yang setimpal dengan apa yang kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan, akhir kata, biar kita gelap di dunia, jangan kita gelap di akhirat. Kerana gelap di akhirat tuan-tuan, sengsara tidak ada penghujungnya. Wa hadza bitaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.